Assalamualaikum kepada semua. Selamat tahun baru kepada semua yang melihat video ini dan yang lain-lain. Selamat tahun baru 2022 daripada saya sendiri, Muhammad Syafiq bin Zali ataupun Bro Syafiq dari Street Studio. Okey, dengan muka yang sama, cerita pasal bola. So harap-harap janganlah jemu, okey? Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, tajuk pada video kali ini adalah Manchester United di bawah kendalian Ralf Rangnick. Ciao. Pada semua yang menonton video-video ini, saya nak ucapkan terima kasih dan saya nak minta pertolongan kepada sesiapa yang tahu ada orang ke yang pandai edit video. Tak kisahlah apa apps dia guna pun, apa sistem dia guna, apa software dia guna sekalipun, boleh beritahu saya ataupun call je saya, WhatsApp je saya 016 620 9416 ataupun 018 203 8560. Okey, kita kembali kepada tajuk yang diberi, iaitu Manchester United di bawah kendalian Ralf Rangnick. Okey, sikit data dia. Nama diberi ialah Ralf Rangnick. Lahir pada 29 bulan 6 tahun 58. Lahir di Backnang di selatan Jerman. Position semasa pemain adalah defensive midfielder. Kelab yang dia pernah latih, kita ambil 5 yang terbaik lah: Hannover 96, Schalke, Hoffenheim dan RB Leipzig. Dan dalam 5 yang terbaik tu, yang paling dia naik adalah di RB Leipzig. Ramai orang kenal dia di situ. Dan Rangnick salah satu coach pertama yang menggunakan taktik GG pressing. Kenapa dia gunakan taktik GG pressing ni? GG pressing ni sebenarnya taktik yang dia mengawal bola daripada tengah. Dia banyak menguasai kuasaan permainan bola, dan pressing yang pemain melakukan itu adalah daripada minit awal sampailah ke akhir minit. Okey, itu maksudnya GG pressing. Dan kita boleh tengok yang mana-mana tim yang gunakan taktik GG pressing ni, seperti Liverpool, Chelsea. Okey, Thomas Tuchel dan Jurgen Klopp merupakan anak buah kepada Ralf Rangnick. Sebab itulah kalau dekat Jerman, tak salah saya, di Jerman diorang menggelarkan Ralf Rangnick ni sebagai The Professor. The Professor of GG Pressing, sebab dia merupakan antara salah satu individu yang mengubah evolusi bola sepak dunia dengan game yang slow kepada game yang hard. Okey, untuk video kali ini kita akan huraikan 5 game yang pertama. Okay, tadi tu data tu cukup lah ya. The Father of Pressing Game. Kenapa The Father? Sebab beliau merupakan antara nama-nama yang mengubah landscape bola sepak dari tempo yang perlahan ke laju dan keras, dan datangnya idea beliau hampir ke semua liga di Eropah sudah mengubah tempo permainan dari sesebuah kelab menjadi laju dan pressing game. Okay, macam tadi saya cakap, antara anak-anak didik beliau adalah Thomas Tuchel, Jurgen Klopp. Dua manager ini sudah memulakan evolusi pressing game ni dengan sangat-sangat baik. So, dari 2 manager yang saya sebut tadi, iaitu Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel, most of the game mereka menggunakan kekuatan pressing, sama ada di third layer ataupun second layer. Dan adakah Ralf Rangnick berjaya untuk mengubah landscape di Old Trafford? Sebab landscape di Old Trafford ni tak semua jurulatih boleh ubah. Agak susah dan agak sukar kerana kuasa besarnya adalah diva-diva. Diva-diva dan pemain-pemain yang, saya bukan nak cakap berlagak lah, tapi adalah sikit keras kepala, pijak kepala apa semua di Manchester United ni. Okey, jom kita tengok 5 game yang pertama di bawah Ralf Rangnick. Untuk firstnya, nak ubah gameplay dekat MU ni agaklah mustahil, sebab dari macam-macam coach dah try. Tapi macam yang saya cakap pada sebelum video ini, sebelum ni, MU kalau nak buat untuk long term punya projek, bukannya daripada coach sahaja untuk yang dicari, tapi pada atas POD The Glazer family tu dan sebagainya lah. Dan bila kita mengambil langkah untuk buang coach dan stay board yang lama, okey, kat situ kita akan nampak yang target sebenarnya adalah untuk short term only. So saya tak tahulah, dengar cerita Ralf Rangnick ni seorang coach yang keras, yang kental, yang berani lawan pihak atasan, dan kalau dia boleh buat benda tu, saya memang tabik, salut. So 5 game
yang pertama. Okey, untuk game yang pertama menentang Crystal Palace pada 5 bulan 12 dengan menyaksikan kemenangan pertama untuk Ralf Rangnick ni dengan keputusan 1-0. Walaupun kemenangan yang tipis, tapi perubahan yang dilakukan oleh Ralf Rangnick ni sememangnya berkesan untuk game tu lah. Okey, formasi yang dipakai 4-2-2-2 merupakan formasi yang high pressing. Taktikal ini mungkin akan mengakibatkan player-player kepenatan kerana idea Ralf Rangnick ini memerlukan pressing yang berterusan dari awal minit permainan sampailah ke akhir minit permainan. Jadi saya cakap, taktikal ini bagi saya agak menggila lah. 3 faktor yang bagi saya menarik pada game itu. Yang pertama, jumlah shot. Okey, jumlah shot yang dilakukan oleh Man U pada game ini 16 kali shot dan 3 on target. Hasil dari taktikal ini, kita boleh lihat yang kegarahan pemain-pemain MU untuk menjadikan gol kembali semula. Okey, yang kedua, jumlah touches. Okey, kalau kita tengok mana-mana tim yang suka melakukan high pressing game, mereka pasti akan mendapatkan jumlah touches yang melebihi 500 kali, dan untuk MU sendiri pada game ini melakukan 735 kali touches. Dan di antara sebab terjadinya touches yang banyak adalah kerana MU dah jarang bermain di kawasan sendiri pada game ni je lah. Okey, dan jarang memegang bola lebih lama juga pada game inilah. Okey, yang ketiga adalah jumlah passes. 530 kali passes oleh MU menyebabkan mereka memegang game dengan 61.3%. Cukup untuk game pertama. Untuk game yang kedua pada 8 bulan 12, game UCL menentang pasukan budak-budak muda ataupun young boys. Yang pada first game ke second game saya tak ingat, yang diorang meraihkan tu betul-betul macam final UCL. Okey, game ini berkesudahan dengan keputusan 1-1. Untuk game ini saya salutlah kepada keberanian Ralf Rangnick kerana skuad yang diturunkan pada game ini merupakan skuad kedua dan ketiga. Skuad yang utama direhatkan sepenuhnya. Kepercayaan yang diletakkan kepada budak-budak sekolah menengah membuahkan hasil. Bukan budak-budak sekolah, ada macam period kita daripada umur 18 tahun sampailah ke umur 22, 23, macam tu je lah. Dan mereka berjaya membuat jaringan pada 10 minit yang pertama. Dan salah satu sebab Ralf Rangnick ni merehatkan skuad utama kerana selepas sahaja game pada 12 bulan 12 ini, mereka akan menentang Norwich. Dan jadual EPL pada bulan 12 sangat-sangatlah padat. So dekat sini terletaknya kemahiran dan kepakaran penilaian coach, sama ada untuk memastikan player-player core mereka kekal fit ataupun membuatkan player-player mereka sedikit penatan. Nampak memang berani sungguh Ralf Rangnick ni, sebab game, kalau kita tengok game lawan Young Boys ni, saya tak jangka yang dia akan meletakkan skuad kedua dan ketiga. Sampai dia betul-betul istilah menganjing, ditukar goalkeeper last minute, tak salah saya Tom Hinton masuk, dan nampak game ini memang ada improvement dan ada beberapa player muda yang Ralf Rangnick suka dengan corak permainan dia dan kena dengan taktikal dia. Okey, untuk game yang ketiga pada 12 bulan 12, game EPL menentang Norwich City dengan keputusan MU menang 1-0. Kalau kita nak buat perbandingan statistik antara perlawanan ini dan perlawanan Crystal Palace lalu, bagi saya agak kurang sikit lah, kerana perlawanan menentang Crystal Palace lagi baik dan berkualiti, dan dari game ini kita dah boleh nampak yang player-player masih belum dapat adapt taktikal dan gameplay sepenuhnya yang dicuba disampaikan oleh Ralf Rangnick ini. Kenapa saya cakap tak boleh? Sebab game ini Norwich City bukanlah satu tim yang mempunyai squad depth yang lengkap dan solid. So dekat situ MU kena gunakan peluang itu yang sebaik mungkin. MU ada macam-macam player yang boleh long shooter, heading, passing, everything, box to box, poacher ada. So MU kena guna betul-betul dengan baik. Tapi bila jadi atas padang tak menjadi benda tu. Walaupun saat menang 1-0, yalah menang memang menang, tapi kita nak tengok impact daripada gameplay by gameplay, game by game, macam mana benda tu terjadi. Adakah semakin naik, mendata ataupun makin menurun. Okey, untuk game yang keempat, game ini menentang Newcastle United, pasukan terkaya di dunia, pasukan Burn di berbulu di Burn Esto Arena. Okey, dekat game ini kita boleh lihat sepatutnya Manchester United mendapat 3 mata penuh kerana gap perlawanan ini dari perlawanan sebelumnya bagi saya dah cukup lama. So, bagi saya player-player dah fit in the game, tetapi agak berbeza bila perlawanan bermula kerana Manchester United agak pecah kacir di 45 minit yang pertama. Alan Saint-Maximin ataupun ASM berjaya membuatkan Varane dan Maguire kelam kabut
dan hilang arah. Walaupun memiliki jumlah shot yang sama dengan Newcastle United iaitu 13 kali shot, akan tetapi shot on target MU hanyalah 4 sahaja. Dan bagi saya agak merisaukan. Untuk game tentang Newcastle United ni, saya tak tahu sebab apa mereka boleh jadi macam ni. Sepatutnya boleh menang dengan mudah. At least 3 mata dalam tangan pun dah cukup. Tapi untuk game ini memang nampak kucah kacir sangat. Yelah, bila kita menentang game high defensif, Newcastle walaupun di bawah kendalian Eddie Howe, tapi Eddie Howe time tu tak salah saya dia quarantine tak salah saya, dan penggantinya pembantu jurulatih dia meletakkan 5 defender. So MU itulah kelemahan dia pada MU sekarang lah. MU sekarang kelemahan dia susah untuk nak memecah belahkan 5 defender tu. Lawanlah siapa-siapa pun, bila tim lawan menggunakan 5 defender, agak susah sikit untuk MU nak pecah. Okey, untuk game yang kelima, game menentang Burnley. Bagi saya game ini sangat-sangatlah terbaik untuk permulaan Ralf Rangnick kerana game ini dimenangi dengan keputusan 3-1. Dan pemain yang paling menarik pada game ini adalah Scott McTominay, antara player favourite saya juga. Dan kalau kita tengok balik game ini semula, sememangnya aura McTominay itu sangat-sangat luar biasa. Bak kata fans-fans di Twitter, Facebook, macam-macam Instagram, dia ni bagaikan dirasuk oleh aura Pirlo, Iniesta, Xavi, macam-macam lah. So saya memang happy untuk game ini, dan kita nampaklah improvement daripada game ini sangat-sangatlah meningkat. Walaupun sebelum ni menang 1-0 seri, tapi kita boleh tengok yang improvement untuk game ini naik. Dan memang saya boleh jangkakan yang Ralf Rangnick punya tactical ni makin lama player di MU boleh adapt dengan cepat. Walaupun kita nampak yang still lagi main back pass tu ada, pegang bola terlalu lama tu ada, cuma bila Ralf Rangnick ada, dia mengarah player, kita nampak benda tu jadi lain. Macam Ole sebenarnya, Ole lebih suka tengok wayang. Dia duduk kat kursi tengok wayang, tengok movie. Dia tak ada nak arah-arah sangat player dia. Rumusannya dekat sini saya boleh katakan MU sepatutnya dapat dalam kelima-lima perlawanan ini boleh menang dengan sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah, dan sepatutnya boleh menang besar. Ya, saya tahu bila coach sudah bertukar tangan dan datangnya coach baru yang mempunyai falsafah yang jauh berbeza dari coach-coach sebelum ini, player-player memerlukan masa untuk adapt dengan taktikal baru. Tapi inilah hakikat dan realiti yang jadi di MU. Kalau tengok video saya sebelum ini, saya tak terkejut pun prestasi kelab menjadi macam ini. Cuma saya nak tengok pada transfer Januari ini, siapa yang Ralf Rangnick nak dia bermain di Old Trafford, dan adakah transfer Januari ini masih ada lagi campur tangan dari orang atasan, which mean Glazer family ataupun Edward Wood belum keluar lagi ingat. Dan jika ada, saya kekal dengan pendapat saya sebelum ini, iaitu perkataan Ralf Rangnick out akan muncul dan akan rotate macam itu je lah. So progress untuk long term punya projek takkan berhasil, dan jauh lagi untuk MU dapat. Tapi maybe MU akan dapat short term punya progress lah, tu saja. Tapi itu pun bergantung pada Ralf Rangnick dan player-player. Macam-macam isu sekarang ni, Pogba pun tak sign lagi. Saya tak nampak lagi MU nak beli siapa untuk transfer Januari ini, walaupun dah Januari ni. Cuma saya berharap akan ada lah paling kurang pun CDM baru. Jangan kerah kekuatan yang terlalu banyak yang ada pada Fred dan McTominay. Diorang bukannya role di situ. Both of them adalah center midfielder. So kalau dapat defensive midfielder dan seorang center midfielder, antara nak letak Fred ke, nak letak McTominay ke, itu lagi okey. Player defensive midfielder banyak dah yang free, yang boleh dibeli. So harap pengurusan MU nampaklah benda Allah ni, dan Edward pun nampaklah benda Allah ni. So kalau untuk short term punya progress ni, saya tak nak expect banyak. Cuma dalam kedudukan liga ini, MU agak tercorot sedikit. Bagi saya agak tercorot lah, sebab patutnya MU berada dalam top 4, top 3, tapi di bawah top 5 tak salah saya. So saya harap sebelum akhir season ini adalah peningkatan yang terbaik untuk MU, sebab game pun dah hampir ke pertengahan game. So kena standby lah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Semoga korang semua berhibur lah, dan terima kasih sangatlah kerana banyak support saya, banyak support kami semua. Jasa korang akan kami hargai. Terima kasih. Okey, pada korang yang ada kenalan yang pandai edit ke,
ataupun boleh rekomen dekat dia, ataupun bagi tahu saya dekat mana-mana sosial media saya, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp saya pun boleh 016-620-9416 ataupun 018-203-8560. Okey, call dua nombor ni dan saya berharap akan jumpalah salah seorang anggota baru untuk dalam Sweet Studio ini, sebab saya tak cukup masa untuk saya nak edit. So akan ada habuan juga untuk siapa yang join di Sweet Studio ini, benda tu boleh bincang. Okay, so pada korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, selamat tahun baru 2022 daripada saya, Bro Syafiq, Sweet Studio. Assalamualaikum.